Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyaksikan satu sejarah tercipta, iaitu buat pertama kalinya pertukaran speaker Dewan Rakyat berlaku ketika pertengahan Penggal. Biasanya pertukaran speaker ini berlaku hanyalah ketika habis Penggal ataupun ketika pertukaran kerajaan, seperti mana yang kita saksikan selepas PRU ke-14 hari itu. Tetapi kali ini buat pertama kalinya speaker Dewan itu dikeluarkan di pertengahan Penggal melalui undian. Okey, ini seingat saya lah. Kalau saya tersalah tolong betulkan saya. Cuma seingat saya memang tidak pernah berlaku pertukaran speaker ketika pertengahan Penggal seperti ini, di mana undian pagi tadi telah menyaksikan undi menyokong pertukaran speaker itu ialah 111 berbanding dengan 109 yang menentang pertukaran speaker. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhammad Arif kerana khidmat beliau selama ini, dan orang kata apa, kita ucapkan selamat maju jaya jugalah kepada speaker baru. More of them later on insyaAllah. Cumanya pada pagi tadi kalau kita perhatikan, perbahasan lebih bertumpu kepada keperluan untuk menukar speaker, terutamanya daripada pihak Parti Pakatan Harapan. Okey, pihak pembangkang. Mereka berulang kali mengeluarkan pertanyaan tentang perlu ke tukar speaker. Kenapa nak tukar speaker? Apakah justifikasi nak tukar speaker sebagainya? Di mana sampai Yang Berhormat Langkawi kata macam tak perlu dan sebagainya. Tapi akhirnya disanggah pula lah oleh Yang Berhormat Baling, mengatakan bahawa dulu masa zaman Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri pun dia buat benda yang sama juga. Which is satu perkara yang normal sebenarnya. Kan, mana-mana kerajaan kalau bertukar, of course dia akan tukar apa-apa saja lantikan-lantikan yang berlaku dalam kerajaan sebelumnya kepada pihak yang diyakini akan menyebelahi mereka pula. Itu standard. Mana-mana kerajaan macam tu. Dan benda ini bukannya unik di negara ini. Sebab kalau kita perhatikan, pada tahun 2009 juga berlaku perkara ini, iaitu pertukaran speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Masa tu perubahan kerajaan Pakatan Rakyat Perak kepada Barisan Nasional kan. Jadi lepas pertukaran kerajaan tersebut berlaku pertukaran speaker DUN pada ketika itu, kalau anda masih ingat lah. Jadi benda ini bukan unik kat negara inilah, pernah berlaku. Cumanya tak pernah berlaku dalam skala parlimen. Baik. Macam pihak pembangkang memainkan pula isu. Dia kata 111 ini menunjukkan bahawa kerajaan ini tidak ada majoriti. Jadi saya nak tanya kepada pihak pembangkang di sini, pihak Pakatan Harapan, kalau 111 anda kata tidak ada majoriti, jadi 109 tu majoriti ke? Whatsoever happens sekalipun, 111 itu lebih banyak berbanding 109. Dan mengambil kira Dr. Maximus Ongkili yang tidak dapat hadir kerana keuzuran, dan juga Datuk Rashid Hasnon yang tidak boleh mengundi kerana mempengurusikan pengundian. Jadi kalau ikutkan Perikatan Nasional sebenarnya mempunyai 113 majoriti, 113 kerusi, which is bermajoriti 4 kerusi berbanding dengan Pakatan Harapan. So all in all, ini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional tetap punya majoriti. Walaupun 1 lebih kursi ke, walau 2 lebih kursi ke, tetap mempunyai lebih majoriti berbanding dengan Pakatan Harapan. Jadi nak kata tentang benda ini tidak pintu belakang ke apa-apa ke, ataupun tembok atap ke, kerajaan minoriti ke, tidak ada majoriti dan sebagainya, benda itu dah terpadam sama sekali dengan pengundian pada pagi tadi. Sebab kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan sekalian, banyak juga pihak, terutamanya dari pihak Pakatan Harapan, memainkan naratif ini. Sekiranya kalau Muhyiddin Yassin gagal untuk menukar speaker, gagal untuk memenangi undian penukaran speaker ini menunjukkan bahawa beliau tidak ada majoriti dan sebagainya, dan beliau harus meletakkan jawatan bla 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 dan sebagainya. Sebab kerana apa? Kerana bagi mereka, tak menang undi tukar speaker pun ini menunjukkan bahawa dia tak ada majoriti. Tapi sekarang ini dah terbukti bahawa Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti, dan rasanya cakap-cakap yang menyatakan bahawa Muhyiddin Yassin tidak ada majoriti itu kita dah boleh padamkan sama sekali. Dah terbukti pada hari ini dekat Dewan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi saya juga ada sedikit bersetuju dengan pandangan bahawa 113-109 ini bukanlah satu majoriti yang sihat. Ianya sangat-sangat rapuh, sangat-sangat tidak stabil, dan bila-bila masa saja boleh beralih arah dan sebagainya. Jadi saya menyokong juga cakap-cakap bahawa keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum lebih awal untuk memastikan kerajaan pada masa akan datang selepas PRU15 ini memperolehi majoriti yang lebih selesa, lebih kukuh untuk mengelakkan peristiwa lompat-melompat berlaku. Sebab kelebihan 4 kerusi ini pun tak cukup stable sebenarnya. Masih lagi rapuh, masih lagi terdedah kepada lompatan-lompatan yang boleh meruntuhkan kerajaan balik semula. Okey? Itu daripada satu segi yang lain.
Berbalik kepada pelantikan Ad Harun sebagai Speaker Dewan, which is petang ini kita mendapati bahawa Ad Harun dilantik sebagai Speaker Dewan tanpa tentangan. Tidak ada sebarang pengundian berlaku. Diterima sebulat suara. Pakatan Harapan pun tak nak letak calon mereka. Dalam pada ketika mereka pumpang mengutuk, menggeritik kenapa tukar speaker dan sebagainya, sampai Mahathir berkata dia pun ada calon Perdana Menteri sendiri, so patutnya kita ada calon bla bla bla. Kenapa mereka tak nak letak calon untuk diletakkan dekat jawatan Speaker Dewan? Mereka boleh saja letakkan Tassim Ma'arif itu kembali untuk masuk dalam pengundian untuk memilih calon Speaker Dewan. Tapi mereka tidak buat demikian, walaupun usul berkenaan ini telah pun diketahui 14 hari sebelum tarikh ini. Jadi mereka tak boleh bising lah. Okey, tak boleh bising lah kenapa Ad Harun dilantik dan sebagainya, kerana mereka sendiri tidak meletakkan mana-mana calon untuk melawan Ad Harun dan sebagainya. Okey, jadi apa-apa pun saya just nak ucapkan tahniah kepada Ad Harun kerana dipilih sebagai Speaker Dewan Rakyat. Cumanya saya kekal dengan pendirian saya, iaitu saya tidak bersetuju dengan pelantikan Ad Harun ini sebagai Speaker Dewan dan berkemungkinan besar Azalina Osman Said sebagai timbalan beliau. Saya memang tak bersetuju langsung. Daripada segi ideologi, daripada segi mereka punya sikap dan sebagainya, tambahan pula Ad Harun ini memang sangat-sangat lunak dengan Pakatan Harapan satu ketika dahulu. Memang saya tidak bersetuju langsung dengan pelantikan ini. Tetapi setakat itu sajalah saya mampu cakapkan. Saya tak setuju dan saya akan mengkritik. Saya akan memerhatikan dengan rapat apa yang dilakukan oleh Ad Harun selepas ini. Sekiranya kalau dia buat silap, saya akan mengkritik habis-habisan. Saya akan menghentam habis-habisan. Okey? Tidak ada kesian, tidak ada maaf. Sebab saya tidak pernah menyokong pelantikan Ad Harun walaupun datangnya daripada gabungan parti yang saya sokong. Okey, sedang nyatakan banyak kali. Cumanya sekadar untuk berlaku adil kepada Ad Harun, saya ingin membiarkan beliau menjalankan tugas-tugas beliau pada ketika ini. Kita tengok apa yang bakal dilakukan oleh Ad Harun. Bagaimana pendekatan Ad Harun terhadap usul-usul yang memberikan kelebihan kepada pelaksanaan Islam ataupun kedaulatan Melayu dan sebagainya. Dan juga bagaimana Ad Harun handle Dewan tentang terutamanya rakan-rakan dan Pakatan Harapan berbicara berbanding dengan rakan-rakan kerajaan berbicara. Kita tengok sejauh mana beliau boleh menjalankan tugas beliau dengan adil dan saksama. Okey, kita perhatikan dengan rapat-rapat Ad Harun. I put both my eyes on you. No, I put my 4 eyes on you. Okey, kita tengok apa yang bakal berlaku selepas ini, insya-Allah. Kalau anda menjalankan tugas anda baik, bagus untuk anda. Kalau anda tidak melakukan tugas anda dengan baik, saya akan mengkritik anda habis-habisan, insya-Allah. Jadi setakat itu saja dahulu video saya, ringkas saja mudah-mudahan untuk sekadar memberikan ulasan awal berkenaan dengan apa yang berlaku pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jumpa nanti pada malam nanti, saya akan live untuk bincangkan dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci berkenaan dengan apa yang berlaku di Dewan pada pagi ini, pagi tadi, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.